Saya Muhammad Alwi bin Haji Cik Ahmad, Timbalan Ketua UMNO Bahagian Ketereh Setiausaha Barisan Nasional Negeri Kelantan, mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan untuk membahaskan usul ucapan dasar Presiden. Saudara Rizal menyebut Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an menyebut aku dimuliakan oleh Islam, aku tidak dimuliakan oleh kuasa, aku tidak dimuliakan oleh harta, tetapi aku, bangsaku, umatku dimuliakan oleh Islam. Itu Seri Presiden. Melayulah satu-satunya bangsa dalam dunia ini yang mengikat bangsanya dengan kesucian agama Islam. Sebab itu kita memberi definisi Melayu itu Islam. Dan yang memberi definisi ini ialah UMNO yang telah berjuang selama 66 tahun. Tetapi ada pemimpin pembangkang yang mengatakan bahawa Melayu boleh berpisah daripada Islam. Pemimpin apa ini? Sedangkan kita sebagai orang Islam tidak boleh berpisah langsung daripada Islam ini. Muda, tua, kanak-kanak dan sebagainya. Sebab itu hukum kepada orang yang murtad ini adalah dalam hukum hudud ialah bunuh. Kemudian parti satu lagi menuduh kita pula murtad. Murtad adalah sehina-hina tuduhan kepada orang Islam, saudaraku. Mana mungkin? Coba dengar ucapan dalam Perhimpunan Agung. Kita mulakan ucapan dan Perhimpunan Agung kita dengan ayat suci Al-Quran. Doa, bacaan pagi tadi. Selawat. Dan saya mulakan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini menyebabkan darah saya sudah tidak halal untuk diserang oleh orang sesama Islam. Tetapi ada parti yang mengajar kita berbuat demikian. Itu beza antara UMNO dengan PAS. Sebab itu dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, saya ulang 5 kali. Ada handset. Saya kata, Yang Berhormat ahli-ahli Dewan, saya nak nyatakan dalam Dewan ini Islam bukan PAS. Ya Amat Berhormat, saya tunjuk kepada Menteri Besar. Ya Amat Berhormat, Islam bukan PAS. Tuan-tuan, Islam bukan PAS. Islam adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat penyudah dalam Al-Quran yang mengiktiraf Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Yang Berhormat mengatakan bahawa kita menolak Islam? Mana mungkin kita letakkan Islam sebagai agama negara? Bukan agama resmi, agama negara. Artinya setiap perundangan, setiap perbuatan, setiap langkah, setiap kerja yang kita buat adalah berasaskan kepada Islam. Itulah makna agama negara. Sebab itu kita boleh bina segala-galanya. Tidak seperti di Singapura, tidak seperti di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, satu untuk semua, semua untuk satu. Mau bikin tamu haji pun tidak bisa, kerana itu menyebabkan hak orang lain tercabar. Tetapi agama negara bermakna kita meletakkan Islam di atasnya. Dalam waktu yang sama kita juga mengikat bangsa lain, agama lain, orang lain boleh bebas untuk berkembang, tetapi dikecualikan kepada orang Islam. Itu ikatan dan itulah yang telah membawa persaudaraan, keamanan dan kemakmuran dalam negara kita. Itu beza antara UMNO dengan PAS. Bolehkah kita kata orang pakai selipar Jepun itu Jepun?
Macam mana nak kenal Jepun? Jepun, selipar Jepun. Islam, parti Islam. Beza. Parti Islam kecil parti. Mungkin dia laksana beberapa perkara. Tapi hanya sebuah parti. Islam, penghayatan dinul Islam, penghayatan hidup, cara hidup. Tengok orang pakai selipar Jepun, itu Jepun, bukan selipar Jepun. Siput Sarawak bukan siput. Siput babi bukan babi, siput. Mudahnya nak jawab apa ni sebenarnya. Kita je kadang-kadang tak tahu nak jawab. Tak payah nak rujuk hadis, Quran, tak payah. Tapi kalau nak rujuk pun boleh. Sebab dalam Al-Quran ada menyatakan bahawa memang ada manusia seperti ini yang akan senantiasa mencari perkara-perkara yang boleh mereka buat fitnah. Surah Al-Imran ayat yang ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bih kullun indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat ini menyatakan bahawa dalam Al-Quran itu aku turunkan Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas, muhkamat, jelas, hukumnya jelas. Tetapi ada juga ayat yang mutasyabihat, yaitu yang samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, kata Quran. Akan ada manusia yang senantiasa bila ada fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, dalam hati mereka ada kecenderungan jahat, kesesatan, zaighun, bias, berat sebelah. Saya sebut dalam Dewan Undangan Negeri ini. Menteri Besar dengar. Tapi dia dengar pun macam itulah. Apabila ada kecenderungan untuk mereka, mereka akan buat apa? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, untuk membuat fitnah. Wa ibtigha'a ta'wilih, kemudian mereka takwil suka hati mereka. Itu yang murtad, kafir, sembahyang tak ada imam, macam-macam. Quran sebut. Quran sebut. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwil-takwil ini hanyalah Allah. Baca fi zilalil Quran karangan almarhum Syahid Syahid Qutb rahimahullah. Baca tafsirannya jelas. Atau Al-Azhar tafsir daripada Hamka. Atau Yusuf Ali kepada yang baca. Menceritakan perkara ini. Terdapat itu yang berlaku apa yang saudara Rizal kata, penyokong kata tadi. Peperangan, pergaduhan. Kenapa ini berlaku? Sekarang kita sedang membina sebuah tamadun bangsa. Sebuah tamadun negara. Sebuah tamadun di rantau ini untuk membela Islam supaya orang Islam, orang Melayu, orang Cina, orang India boleh bernaung. Barisan Nasional ni dia tak macam parti-parti lain. Memang kita adalah penyatuan orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun. Saya selalu bagi logik ini. PKR dia campur Melayu, Cina, India duduk sekali. DAP macam juga Melayu, Cina, India duduk sekali. Pas dulu dah, sekarang dia pun campur juga, macam-macam duduk dalam. Barisan Nasional, Melayu, Bumi Putra, UMNO. India, MIC, PPP. Campur. MCA, Cina. Sebab apa? Kalau kita menanam, kita semua orang kampung. Saya pengusi Peladang. Pengusi Peladang. Padi, kena tanam bendang padi. Gandum kena tanam benang gandum, bendang gandum. Jagung kena bubur tempat jagung. Cuba ambil padi, gandum, jagung tanam sekali. Baja lain, kaedah harvesting lain, tu lain, cara nak menuai lain. Mampu tak makan. Sorry, tak maaf. Bila nak menuai padinya, bila nak menuai gandumnya, bila nak makan jagungnya. Tapi kita tak.
Gandum, cara gandum. Oh, itu dah MIC. Gandum. Gandum lah kan. Tak apalah. Padi. Melayu. Padi. Jagung. Bila bertemu? Bubuk sebelah. Roti sebelah. Kemudian nasi. Makan nasi, makan bubuk boleh. Tapi kalau campur sekali boleh makan ke tak boleh makan? Itu yang dia orang duk bergaduh sampai sekarang ni, bubuk berantem. Logik, analoginya logik, mudah. Lepas tu orang Cina di luar sana, orang India di luar sana, orang Melayu di luar sana, perfect yang kita buat ini. Hello. Masing-masing jaga. Sebab padi lepas tanam kena tuai, lepas tuai kena masuk kilang jadi beras. Bukan boleh makan padi. Rebus padi tak boleh buat apa. Gandum macam tu juga kena jadikan debu. Kalau makan biji gandum, tekat biji gandum je lah. Jagung je yang boleh sekali dengan baju-bajunya, kena sekali dengan janggut-janggut. Tu pun nak kena kupas dulu. Itulah konsep Barisan Nasional. Tak elok ke pemimpin kita buat dulu? Itu mukaddimah. Astaghfirullahaladzim. Itu menyahut Presiden. Orang tanya saya wakil Kelantan. Orang tanya saya UMNO Kelantan macam mana? Saya kata nak tengok UMNO Kelantan, tengok Datuk Pah. Itu wataknya. Atau kalau nak tengok lagi hebat, tengok Red Warrior. Singapura kita makan 4-0. Arema Indonesia kita makan 3-0 di bumi mereka. Vietnam kita makan 3-0 di Saigon. Tak ada Saigon sekarang, Bandar Ho Chi Minh. Saya pun pergi tengok. Tengah Erbil aja kalah sebab dia pemain tanah tinggi, kita biasa main tanah rendah. Red Warrior adalah manifestasi transformasi UMNO Kelantan sebenarnya. Kita mengaku dan itu yang saya nak nyatakan. It has got nothing to do dengan PAS, dengan izin. PAS 1 sen pun tak tolong Red Warrior. Tapi dia mengaku berak atas pusuk. Sorry. Tahu orang berak atas pusuk, sang kancil, dia najis dia kecil ya, dia naik atas pusuk, busuk tahu busuk. Dia pun duduk, tengok tai aku besar dia. Tai dia kecil ya. Kerja dia mengaku. Bila terima piala, dia depan sekali. Tim malam tu Menteri Besar tak boleh datang. Maklumlah kan, kesian dia. Menteri Besar Kelantan pun saya kesian, dia masuk hospital lebih acap daripada doktor. Macam mana? Saya pun kesian. Macam mana sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang yang kena pimpin dan masuk hospital lebih acap daripada doktor? Macam mana nak merintah? Kejap lagi saya nak tunjuk laporan audit macam mana dia merintah. Kejap lagi. Nak cerita pasal Red Warrior ni. Pasukan bola ni boleh jadi kuat kerana kita pilih the best player at that time. Pemain terbaik pada masa itu. Kita cari anak Kelantan yang duk main kat luar ni, kita bawa balik. Sebab apa? Sebab UMNO tolong. Pak Lah dulu tolong, Datuk Seri Presiden tolong. Baru-baru ni UMNO bagi belum apa-apa, belum start musim. 1.2 juta. Ni dia Red Warrior. Red Warrior itu sebenarnya UMNO. Gelombang. Itu dia sebenarnya. Itu je nak bagi. Cuba bagi 1 juta, cuba bagi 3 juta. Itu dalam keadaan stadium. Stadium kerajaan negeri tak jaga, 1 sen tak bagi kepada stadium. Bahkan dia kaki kapu. Dia sapu sewa stadium paling mahal dalam dunia. 20% daripada kutipan pada malam itu. Kalau kutip 100,000, 20,000 dia bedal. Kutip 300,000, 60,000 dia bedal. Malam tu juga kena bagi. Tak cukup duit puak ni. Baru ni kita buat apa? Scoreboard baru 2.3 juta. Terima kasih Datuk Seri. Itulah satu-satunya stadium dalam dunia yang dulunya scoreboard kena panjat. Bila skor gol kena panjat. Kalah Papua New Guinea, tapi alhamdulillah. We choose the best player at that time. Ini janganlah kita pilih pemain yang kita suka.
Pemain bawah latihan saya boleh, tak bawah latihan saya tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Pemain yang terbaik supaya dia mewakili pasukan negeri itu samalah dengan kita ni. Yang Datuk Presiden nak pilih ni, pemain terbaik yang boleh skor gol. Itulah winnable candidate. Jadi kalau kita memang hebat main bola, tapi dah sampai masa tak boleh dah main bola, jadi tukang basuh dah lah macam saya. Tu seri saya ni, kalau bawa masalah kepada pasukan bola, bagi tukang basuh cukup, jangan lempar luar stadium sudah. Sebab kalau tengok bola kat rumah pecah TV, kaki naik juga. Choose the best player. Itulah winnable candidate. Kalau itu pun tak faham, tak usah main parti lah. Sebab kita nak pasukan kita menang. Tengok Singapura, dia pilih orang umur 42 tahun. Kita masuk, kita gelak. Apa orang ni? Tengok, tum, masuk gol. Ha! Tua ke, muda ke, wanita ke, orang baru ke, orang lama, janji dia adalah yang terbaik pada masa itu. Analogi yang cukup mudah. Nak cakap apa lagi? Sekarang nak pilih kerajaan. Saya ada berapa lama dah tu? Tak apa. Tak apa. Macam dah cukup. Dah. Ni nak baca. Baru yang sebut orang lama boleh juga kan? Teruskan. Kerajaan Kelantan ni merintah negeri. Cukup tak reti. Bagi duit pun tak reti juga. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Surah Luqman ayat yang ke-10. Menceritakan bagaimana Allah menyatakan, aku jadikan dunia ini, aku jadikan langit itu tidak nampak tiangnya. Kemudian aku jadikan binatang-binatang ini begini. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Aku jadikan gunung ganang sebagai pasak kepada bumi supaya bumi tidak bergoyang. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Aku biarkan segala jenis binatang di atas dunia ini. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Aku turunkan hujan yang kemudiannya menumbuhkan segala pokok-pokok dan tanaman berdua-duaan yang cantik, karim, yang elok. Itu Allah sebut. Maknanya pemerintah mesti menjaga seluruh bumi yang ada di tempatnya. Jaga bukit, jaga gunung, jaga air, jaga balak, jaga binatang haiwan, jaga ternakan. Ini di Kelantan semua tanah reserve haiwan, grazing reserve, paraik sama dia, paraik. Baik pada tu, bagi. Saya tak terkejut kalau orang lain ambil. Di bawah Perbadanan Iktisad Negeri Kelantan, negeri lain pakai Perbadanan Kemajuan Ekonomi. Kelantan sebab dia kononnya jenama Islam Iktisad. Sebab tu dia pakai rial. Datuk Seri kalau pergi Kelantan jangan bawa ringgit, bawa rial. Mampus dia tak nak terima. Dia cakap berapa rial? 2 rial. Tapi bagi rial tak nak ringgit juga. Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan tubuhkan sebuah anak syarikat nama Damai. Nama cantik. Darul Naim Agro Management Industry Sdn Bhd. Pecah tanah di Hulu Kelantan, tempat balak tadi bersih. Bukit jadi botak, bersih semua pecah. Bukit bila dah jadi botak, air tak boleh simpan. Bila air tak boleh simpan, dia mengalir ke dalam sungai, habis. Macam orang kepala botak, mana boleh simpan? Rambut lebat. Dan yang mendapat tanah ini, persoalan yang saya nak tanya orang yang saya nak sebut ni, persoalan yang pertama, adakah penjualan tersebut dibuka atau dibuat secara resmi atau dibuat secara tertutup? Tapi bagi pada kroni, adakah semua ini telah membayar, menjelaskannya? Berapa jumlah wang yang telah dikutip? Berapa orang yang dapat? Dan yang dapatnya, tuan-tuan dan puan-puan, nombor 1, lot nombor 51, kawasan Relai, kawasan Tengku. Kawasan Tengku, Kuala Musang.
Lot nombor 51, nilai pada tahun 2000 adalah RM40,000. Pemiliknya ialah Datuk Nik Abdul Aziz bin Nikmat. Kawasan lodging 1, lot nombor 29. Lulus pada 21 bulan 12 tahun 97. Pemiliknya Tuan Sabariah binti Tuan Ishak Datin. Isteri dia. Makan juga dia orang ni. Lot yang ketiga nombor 99 dan nombor 33 dimiliki oleh Datuk Abdul Halim bin Abdul Rahman. Kemudian lot nombor 100 dimiliki oleh Datin Aminah binti Abdullah, isterinya. Kemudian oleh Ahlami binti Abdul Halim, anaknya. Kemudian Adlina binti Abdul Halim, anaknya. Kemudian YB Zulkifli Yaakob, kemudian YB Abdullah Yaakob, kemudian YB Nasruddin Haji Daud, kemudian YB Hanafi Daud, kemudian YB Datuk Umar Muhammad, kemudian Raja Abah. Banyak lagi senarai. Ya Allah. Tanah yang dimiliki oleh SCDC. Dia pengurusi SCDC. Boleh ke macam tu? Soalan ini tak dijawab dalam Dewan. Tak dijawab. Itu baru satu. Kalau nak sebut, saya nak sebut yang lebih besar. Pembangunan Lembah Sireh. Kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan sebelah Jambatan Sultan Yahya Putra, ada satu pembangunan tanah baru yang dulunya dimiliki atau diterokai oleh 134 orang peneroka yang tanam jagung macam tadi. Kejadian tanam jagung. Banjir ada, tak tanam. Banjir tak ada, dia tanam jagung. Akhirnya dianugerahkan kepada sebuah syarikat Lizi Sedia Berhad untuk timbus tanah itu dengan bayaran premium hanya 1,000 satu ekar. Sebanyak 1,000 ekar. Tanah itu ditimbus hari ini dan tanah itu sekarang bernilai 400,000 satu ekar. Di situlah ada Tesco. Perjanjiannya ialah, saya nak sebut laporan audit. Audit teguh. Sebagai tukaran kepada perjanjian itu, Lizi mesti membina sebuah masjid bernilai 20 juta. Kemudian membina sebuah stadium wanita tertutup 25 juta. Kemudian membina sebuah jambatan daripada Palembang ke Kampung Cina 150 juta. Kemudian membaiki atau mengganti Jambatan Sultan Yahya Putra 90 juta atau nilai yang dipersetujui oleh JKR 4. Yang kelima memberi tabung untuk skim perumahan kos rendah sebanyak 15 juta. Kemudian mesti menyerah balik tanah yang ditimbus itu kepada kerajaan negeri sebanyak 25 ekar dengan nilai 87 juta. Kemudian mesti membina gerai kepada 134 orang yang hilang pekerjaan itu supaya mereka boleh berniaga. Nilainya 1,98 juta dan lain-lain sumbangan. Audit negara. Laporan audit negara menegur, mengatakan bahawa selain daripada sumbangan, mengatakan nombor 1, nombor 2, nombor 3, tarikh penyerahan sepatutnya berlaku pada bulan November 2005. Tidak berlaku. Tarikh jambatan sepatutnya siap pada November 2005. Tidak berlaku. Stadium wanita patut siap pada November 2005. Tidak berlaku. Tanah 25 ekar patut diserahkan pada bulan Mac 2006. Tidak berlaku. Kesemua 7 perkara ini telah tidak berlaku. Bila saya tanya dalam Dewan Undangan Negeri baru ini, seorang adun dia bangun, marah kepada setiausaha kerajaan negeri. Dia kata apa? Yang Amat Berhormat mesti jaga rahsia kerajaan negeri ini. Ini macam mana boleh ketua pembangkang boleh tahu, pembangkang boleh tahu detail satu-satu. Mesti pegawai bocor ni. Datuk SF pening kepala. Kita keluar angkat Yang Berhormat tak baca kalau audit. Dia boleh marah pada kerajaan. Dan masa nak menggolong menjawab, Yang Berhormat, saya kesian. Yang Amat Berhormat lari, bawa tongkat keluar, tak nak jawab. Esko Keuangan, tak nak jawab. Jawablah Datuk Mak Yaakob yang loro bendul. Timbalan Menteri Besar. Dia di Kelantan ni siapa jadi Timbalan Menteri Besar tak ada chance jadi Menteri Besar. Daripada dulu. Zaman UMNO baik, zaman PAS baik. Tak boleh. Tu dulu Datuk Seri Ahmad Timbalan habis kat situ. Datuk Arifin Said habis. Timbalan Datuk Rastum habis kat situ. PAS pun sama. Wan Semail habis kat situ. Datuk Alim habis kat situ. Ni Datuk Mak Yaakob pun habis kat situ. Dia bangun. Dia sebenarnya memang betul lah yang dikatakan oleh audit itu. Jadi kita sedang berusaha membaiki dan sebenarnya syarikat ini tak untung banyak ni. Saya pun bangun. Yang Berhormat, saya mohon penjelasan. Dia kata apa? Tu Seri, Yang Berhormat, duduklah Yang Berhormat. Yang Berhormat, roh dalam perbahasan ni Yang Berhormat dah cakap.
Tak payahlah, saya kena bangun duduk. Ya Mama, tolonglah Mama. Sila golong yang berhormat. Itu dalam dewan. Pas ni daripada dulu pun dia membohongi rakyat je. Semuanya dia janji bohong. Dia nak buat jambatan 150 juta bohong, nak buat pembangunan pekalan kubur bohong, nak buat apa nama ni? Sekarang ni nak buat kereta api laju, nak buat lebuh raya, nak buat stadium Bukit Merbau. Semua bohong. Orang bohong ni kalau dia mula daripada bohong habis dengan bohong. Bohong. Orang bohong. Macam Datuk Rizal kata, ini cerita ada 2 beranak dia taubat nak bohong. Dia bohong kuat sangat, satu hari kena tindih hantu. Dia tidur kena tindih. Hantu cekik dia. Malam esok hantu cekik. Malam ketiga hantu cekik. Dia kata, apa pasal hantu ni cekik sangat aku ni? Lepas tu tuan-tuan kalau tidur malam, siku kena naik atas dia. Ataupun lutut naik atas supaya hantu tak boleh cekik. Hantu tu kata, kau ni pembohong sangat. Anak kau pembohong, kau pembohong. Habis nak buat macam mana? Taubat. Macam mana nak taubat? Kau pergi tepi sungai tu, kau terjun menyelam lama-lama. Kau buangkan segala cakap bohong tu. Mudahnya dia kata. Dia pun cuik anak dia pagi esok. Mari kita pergi taubat. Taubat apa Pak? Taubat bohong, hantu tiap-tiap malam cekik aku. Pak pakai kain sarung pergi tepi sungai, terjun. Dia tak tahu bawah tu ada, orang Kelantan kata rebah. Rebah tahu, rebah buluh. Pokok buluh banyak yang dia turun pakai kain lekat. Lama lah. Lama tak boleh timbul, tiba-tiba timbul. Minum air. Anak dia kata, apa pasal Pak? Lama sangat ni. Dia pun naik atas. Takkan aku nak cakap aku lekat ke, bermalulah aku dia. Aku turun bawah menyelam jumpa kawan lama. Aku minum kopi lah tu, sembang lama tu. Dia bohong lagi, nak taubat tu. Anak dia kata tak apa. Anak dia nak tunjuk muda terjun kepala dulu. Dalam air. Buluh tu naik, kena kau dahi dia. Berdarah, timbul semua. Apa pasal kau cepat sangat? Apa tak cepatnya Bapak, tengok berdarah. Kopi tadi tak bayar. Bohong lagi. Bukan setakat bohong, tipu. Kerajaan PAS tuan-tuan, Sultan dia boleh tipu lagi. Perasmian jambatan Sultan, yang dia kata jambatan yang nak dibina oleh Lizzie ni daripada Palembang ke Kampung Cina, itu dia jemput ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Putra pergi rasmi. Tunggu ada lagi. Pergilah Sultan Hamba. Pergi rasmi nak jambatan 150 ni. Tahun berapa? 2005. Sekarang 2012. Tak buat lagi. Ini kerajaan Abu Nawas ni. Auta pandai. Kerajaan Abu Nawas ni memang pandai auta. Ni macam dia kata kita murtad. Dia kata saya tak kata murtad. Ada satu pemimpin PAS kata, saya lebih rela makan babi dengan orang Cina daripada makan daging lembu dengan orang Melayu. Dengan UMNO. Bila kita tanya dia kata iyalah. Saya tak makan babi, Cina tu makan babi. Tengok. Tengok dia auta. Orang barisan tak boleh jadi imam. Memang imam kena luar barisan depan. Tengok. Dia auta. Auta pandai. Abu Nawas. Tahu pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas yang dia auta. Raja dia auta lagi. Sultan Harun Ar-Rasyid sambung. Dulu dia, toilet dia duduk di tebing sungai Euphrates and Tigris. Dia tak ada toilet macam sekarang, dia duduk tepi sungai. Tak jamban tepi sungai. Macam Kelantan zaman dulu, ada rumah rakit jamban. Sultan kata bagi arahan, saya punya toilet kat sini jamban, tidak ada sesiapa pun boleh letak toilet atas pada dia. Mesti kalau nak buang air kena bawah. Air mengalir ke sini, kena bawah sungai. Abu Nawas tengok, dia pun pergi buat jamban depan. Sultan masuk berak, dia pun masuk berak. Maaflah cerita sikit. Orang Asyik tengok, ini apa ni? Dia kata, siapa punya jamban? Abu Nawas punya. Hukum bunuh, panggil Abu Nawas. Tanya Abu Nawas, kenapa kamu buat jamban di atas pada jamban peta? Sedangkan peta dah bagi tahu nak buat bawah. Dia kata, tuanku, Patih tengok tiap-tiap hari tuanku berak.
Tai tuanku tu sepi seorang aja. Tuanku berjalan ada pengiring. Jadi patik buat depan, bila tuanku buang, patik buang. Jadi Najih patik tu berjalan mengiringi Najih. Tengok dia punya auta. Lepas. Pas pun macam ni, dia kata macam-macam kat kita. Akhirnya rakyat percaya. Tapi percayalah bahawasanya mereka pembohong. Mereka sudah memerintah Kelantan 22 tahun. Air tak selesai, bukit tak selesai. Pasir mereka bedal, tanah mereka bedal, habis. InsyaAllah Tupah boleh selesaikan. Jasanya pada Kelantan cukup besar. Berapa kementerian? MRS yang bertambah. Menteri Pengajian Tinggi Universiti datang. Menteri Pertanian, RTC datang. Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan Usahawan, Tekun datang. Banyak jasanya. Bayangkan orang macam Datuk Pah jadi Menteri Besar Kelantan. Kelantan insya-Allah akan maju. Akhir sekali. Tuan Sri, saya tak boleh ambil masa yang melampau. Saya faham untuk pengurusi tetap. Dia tak stop saya. Saya nak merayu kepada Datuk Sri. Saya wakil rakyat kampung. Saya wakil Kok Lanas. Tapi saya alhamdulillah dengan bantuan Datuk Sri semua, Tok Pah kita tukar Kok Lanas menjadi sebuah. Pergilah Kok Lanas sekarang dengan masjidnya, dengan Kentucky-nya, dengan Pizza Hut-nya. Alhamdulillah. Tapi masih ramai yang miskin Datuk Sri. Masih ramai. Sekarang ni musim hujan. Musim hujan. Bila ni balik ni penuh rumah. Mereka minta tak banyak, baiki rumah. Dan saya bagi tahu sebenarnya orang minta baiki rumah ni wajar. Saya teringat saya balik daripada Kanada tahun 86. Ayah saya meninggal tidak diberitahu. Saya balik, ayah dah meninggal. Balik Kota Baru. Mak duduk seorang, tanya abang, mak duduk seorang. Balik tengah malam, bulan 12 macam ni tahun 86. Bila saya balik, masa tu Juruko di topografi UPM. Saya tengok, mak mana mak? Assalamualaikum. Mak saya masuk atas rumah saya buat daripada bata. Atap tu bata. Mak sedang tarik tikar, pasu, periuk. Tak ada air sebab rumah bocor. Saya kata, mak duduk seorang mak. Yalah bocor. Mari kita duduk Kuala Lumpur mak. Mak, ayah pesan jangan tinggal masjid ayah. Duduk sini. Jangan tinggal masjid ayah. Bila saya tengok mak saya tarik tikar, kulu kilir, tak ada tempat yang tak basah. Bila saya jadi wakil rakyat, itu keutamaan saya. Dan sekarang Datuk Sri, sekarang di Kelantan, orang perlu zinc ni banyak tu. Sabar bersama. Bila dia datang minta, dia tak minta banyak. 10 keping. Yang berhormat, tolong bagi zinc. Bila kita pergi, subhanallah. Bayangkan rumah, masih ada rumah yang buruk. Walaupun kita dah bagi rumah PPRT Datuk Syafiee bagi saya 300, alhamdulillah. Baiki rumah saya dapat dekat 1000 buah, alhamdulillah. Bagus, tapi tak cukup lagi, kena banyak lagi. Kesimpulannya berapa juta nak? Kesimpulannya ialah UMNO mesti membela rakyat termiskin dahulu. Kita mesti dilihat prihatin kepada rakyat, dan bukan saja dilihat, ia mesti datang daripada roh kita. Pemimpin mesti memahami masalah rakyat dari masa ke semasa, baru rakyat boleh bagi kepercayaan kepada kita. Dan alhamdulillah kita telah meneruskan perjuangan ini. Sebab itu UMNO mesti mendapat mandat seterusnya. Sebab kesinambungan ini mesti kita teruskan. Kelantan terpaksa dibela, mesti dibela. Kelantan mesti diberi kemajuan. Orang Kelantan ada di mana-mana. Kerana apa? Kerana tidak cukup tempat untuk ada di Kelantan. Yang lari pun ada juga, Nusyarai dan Dilha pergi Johor. Dah Johor beli mahal. Kita nak bayar lebih, tak boleh. Tetapi pokoknya UMNO mesti kembali kepada rakyat. Macam saranan Presiden.
Kita pertahankan Islam, kita jaga bangsa Melayu, kita jaga bangsa lain, kita jaga orang lain juga, kita jaga kumpulan kita bela orang miskin, kita bela agama, bela bangsa, bela negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.